Assalamualaikum. So breakfast dengan saya lagi hari ni. Tapi sebelum saya bagi tahu apa yang saya nak share hari ni, saya tunjuk saya makan Vivix. You all dah ada ke Vivix? Vivix ni nanti nak restock tau, restock hujung bulan. So you make sure you dah pre-order dengan saya, okay? Mudah-mudahan saya bawa keluar daripada peti sejuk. So kita tuang. Adik nak. Okey. Mama, adik nak. Anak saya memang selalu tumpang. Dah. Tumpang nak minum. Jadi saya selalu ada stok Vivix ni kat rumah saya. Okey. Sebelum tu, apa yang saya nak cerita hari ni ialah macam mana untuk kita dapat pagi yang tenang, pagi yang ceria, pagi yang membahagiakan. Okey, sebelum kita nak dapat pagi, waktu pagi, kita mesti melalui malam dulu. Jadi sebelum kita bangun pagi, kita mesti make sure malam kita tu satu ketenangan, satu kebahagiaan malam tu. Jadi waktu malam, apa yang rutin yang saya buat ialah satu, saya makan resvi lah, satu kan. Sebab resvi ni bantu untuk tidur yang lena. Kita malam, kita mesti make sure kita dapat tidur yang lena. Sebab apa? Sebab bila kita tidur tak cukup, bila kita tak lena tidur kita tak cukup, dia akan menaikkan hormon stres kita, hormon kortisol dipanggil. Jadi bila hormon kortisol, hormon stres ni dia meningkat, satu, kita boleh jadi gemuk. Satu lagi, bila kita bangun pagi, kita akan rasa penat. Pernah tak kalau kita tidur lambat, kalau kita kurang tidur, pernah tak kita bangun tu mamai, kita rasa macam ngantuknya lagi kan, mata ni pun tak boleh nak buka, kita rasa stres, pagi-pagi kita dah marah orang. Pernah tak kita ataupun pasangan ataupun siapa-siapa yang berdekatan dengan kita lah, kalau dia orang susah nak tidur, tengok patuk pagi dia macam mana, selalu marah ke kan, selalunya ada je benda yang tak kena. Pernah tak melalui? Okay, itu yang pertama. Maknanya sebab tu kena amalkan. Kalau saya amalkan makan resvi. Osteometrik pun bagus untuk dapatkan tidur, tapi memang tak sehebat resvi sebenarnya. Okay. Yang kedua, amalan rohani. Amalan rohani kita, kalau macam saya mesti make sure saya solat, settlekan solat wajib kan, settle solat isyak tu. Kemudian saya ada solat taubat. Solat taubat tu sebab apa? Sebab sehari-harian tu kita mungkin ada buat dosa kita tak sedar. Buat dosa kepada orang ataupun kepada Allah sendirilah. Kan, kita ada termarah anak-anak, kita ada gaduh dengan sesiapa ke, ataupun kita ada berselisih faham dengan sesiapa. Jadi kita solat taubat. Solat taubat walaupun dengan orang, kalau kita boleh minta maaf pun lagi bagus. Okay. Jadi make sure setiap hari tu kita solat taubat. Lepas tu kita jaga emosi kita, especially dengan anak. Yang kadang-kadang anak-anak ni malam-malam tu tak nak tidur, jadi dia beragam, dia gaduh-gaduh sama-sama dia orang. Jadi kita pun stres, jadi kita pun marah dia. Jadi elakkan untuk marah anak-anak sebelum tidur. Satu, tak bagus untuk emosional dia orang dan development dia orang pun. Jadi satu lagi tak bagus untuk kita. Kita sendiri pun bila kita tidur tu memang tak best. Kita rasa macam mana, saya pernah melaluinya. Jadi amalan saya memang saya hold my anger malam tu. Buatlah amalan-amalan sekali, tenangkan diri, elakkan daripada marah anak-anak. Jadi malam, kemudian saya semayang taubat kan. Kemudian kita ada semayang witir, semayang penutup untuk satu hari kan. Semayang penutup, make sure you buat. Dia dari segi untuk membantu kita rasa tenang sebenarnya. Solat ni kan membantu kita rasa tenang juga kan. Kemudian apa yang saya buat lagi ialah saya tulis. Saya ada satu buku yang saya tulis tentang kesyukuran saya. Kesyukuran saya setiap hari, apa dia kan. Satu hari katakan anak-anak sihat, banyak benda yang kita boleh syukurkan. Anak-anak sihat, kita boleh makan hari ni,
berat dah turun hari ni sekilogram ataupun setengah kilo, okey. Hari ni boleh berbakti dengan mama abah contohnya. Boleh belanja anak-anak hari ni, boleh bawa mereka jalan-jalan. Itu contoh. Tapi terlalu banyak. Kalau rasa macam susah nak jumpa kan, apa yang kita nak syukurkan, syukur ada rupa paras yang cantik. Syukur boleh bernafas hari ni. Itu adalah penting tau, kesyukuran kita untuk sehari-hari. Untuk kita menerapkan rasa terima kasih dekat Allah. Okay. Tulis jurnal kesyukuran. Lepas tu apa lagi? Kemudian tidur lah. Tidur tu bacalah ayat-ayat apa-apa kan, Qul huwallah, semua tu apa yang ustaz-ustaz dah ajar, ustaz-ustazah dah ajar. Itu antaranya. Itulah rutin malam saya. Untuk pastikan bila kita bangun pagi, kita rasa happy, kita rasa tenang. Satu lagi ialah kita visualize. Kita visualize apa yang kita nak dapat esok. Contohnya esok ni anak-anak semua senang aku nak urus. Esok ni lepas tu kita rasalah, bila kita fikirkan anak-anak senang nak urus, kita visualize, kita happy dengan anak-anak pun bagi kerjasama kita belanja diorang dan sebagainya. Kemudian kalau untuk orang bisnes, especially untuk orang bisnes Shaklee ke, saya ajar diorang buat visualization apa yang diorang nak dapat esoknya. Jadi bagi tim saya lah, memang saya ajar apa yang diorang nak visualize untuk mereka dapatkan untuk sales lebat keesokan harinya. Itu yang saya ajar lah. Jadi kalau nak join dengan saya, buat bisnes dengan saya, kita bersama-sama, sebab kita ada formula yang boleh kita ada starter kit tau. Starter kit yang you buat semua benda dah ada dah, asalkan you ada tindakan. Kalau tak ada tindakan, memang kita tak jamin lah ianya berkesan kan, sebab setiap apa yang kita buat mesti ada tindakan. Tak kisahlah you berguru dengan siapa pun, mentor you siapa pun, you coaching dengan siapa pun, kalau tak ada tindakan tak berguna. Jadi apa yang kami sediakan memang dah ada, semua sistem dah lengkap, tapi anda hanya perlukan tindakan. Jadi boleh join dengan saya. Dan sebenarnya kalau kita makan Wheat kan, kita makan Wheat dan kita dah amalkan selalu, kita rasa kehebatannya, kita pun akan mempunyai keinginan untuk sharing the benefits to others. Okay, so itu sahaja pengalaman saya hari ini. Boleh join saya untuk coaching, untuk kita sama-sama berjaya dalam bisnes Shaklee. Assalamualaikum.